Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Ada satu hamba Allah datang berjumpa dengan saya, bertanyakan berkenaan dengan kesihatan anak dia. Kesihatan anak dia. Anak dia ni nampak macam meracau. Macam duduk menyendiri, duduk dalam bilik, tutup habis tingkap, duduk dalam keadaan gelap. Malam gelap, siang pun kalau boleh nak gelap kan? Minta tolonglah ustaz, datang main merawat anak saya ni, datang main merawat anak saya ni, datang. Saya tanya dia, anak kau ni mengaji kat mana, belajar kat mana? Dia kata anak dia ni mengaji pondok. Mengaji pondok. Memang apa ni, mengaji kitab lah, kitab turas ni, kitab lama. So jadi benda ni saya anggap bagus lah, anak dia mengaji pondok. Tapi mungkin ini penyakit jasmani. Ini bukan penyakit apa ni, disebabkan oleh gangguan jin, oleh makhluk halus ni. Bukan penyakit mental health, anxiety dan sebagainya. Kita kena ni lah, macam mana pun kena tengok, kena check balik apa masalah yang berlaku oleh anak kakak ni. So satu hari tu saya pergilah berjumpa dengan kakak yang minta tolong tu. Saya pergi dengan sahabat saya, sahabat saya ni memang seorang perawat Islam lah, pergi tengok sahabat saya buat, dan nampak dah dia punya meracau dia tu. Bila di ruqyah dah, bila di baca ayat-ayat ruqyah, maka dia dah mula jadi macam dah tak sedar diri. So saya tengok kelaku dia, tengok gelagat dia, tengok perwatakan dia, saya tengok nampak ini gangguan yang luar biasa. Ini bukan gangguan seperti biasa yang kita pergi rawat tempat-tempat lain ni kan. Kalau yang kena sihir kita tahulah, yang mana kena sakar tu kita tahulah. Tapi ini memang luar biasa ni. So dalam masa yang sama, sewaktu kawan saya berubat tu dah pun saya potong. Saya cut, saya minta kawan saya berhenti sekejap, saya nak sembang dengan budak ni dulu. Saya sedarkan dia. Saya kata ke dia, adik, macam ni adik, sebenarnya abang nampak satu benda. Adik ni masa dekat pondok sana, ada tak mengambil apa-apa amalan ataupun sedang beramal satu perkara yang adik sendiri yang nak beramal? Dia cakap ada. Okey, ambil benda tu. Saya tahu adik dia tulis, pergi ambil. Dia pun tulis, dia bagilah saya satu kertas buku tu. Dia tulis amalan dia tu, macam-macam tulis lah amalan dia tu. Ada amalan tu dalam kertas saya. So jadi saya baca amalan-amalan tu, memang tak ada lah pencangkahan apa banyak. Kebanyakannya amalan dia tu amalan-amalan tertulis apa ni, isi Al-Quran, kalimat-kalimat apa ni, wirid. Memang kalau kita baca sekali imbas, memang tak jadi masalah. Masalah dia sekarang ni, ini masalahnya orang muda sekarang ni. Adik tu muda lagi, umur baru 21. Orang pun smart kan? Tapi itulah, ada sakit macam ni susah lah kan. Mak bapak jadi susah, kesian mak bapak, sedih kan. Hari-hari lah merayu-rayu minta pergi ke rumah, macam mana nak selesaikan masalah anak dia ni. Ini pun panggil lagi, tengok kata jadi lagi kan. Amalan ni sebenarnya kita boleh ambil amalan apa saja, amalan tak ambil, tetapi wajib berguru. Kalau tak ada guru, amalan ambil tu dengan suka hati,
kononnya amalan tu dapat boleh memberikan benteng kepada diri. Boleh jadi benteng diri, boleh jadi kacak, boleh jadi handsome, boleh jadi orang kaya, boleh jadi kuat, boleh tahu, boleh panggil kadam-kadam supaya dapat memberitahu kita. Kalau macam tu, sila tinggalkan amalan tu. Amalan ni sama ada amalan tu zikir ataupun ambil daripada ayat Al-Quran, tujuan dia adalah untuk beribadat. Jangan fikir benda-benda tu semua, adik-adik. Jangan fikir amalan-amalan yang nak ambil ni bagi tujuan untuk nak menjadi kuat. Yang saya sebut tadi, nak jaga, ada benteng diri, kononnya ada khadam boleh bisik kat telinga kita supaya kita dapat boleh menjadi seorang orang yang hebat di kalangan masyarakat. Jangan begitu, tak boleh. Kalau ada macam tu, minta jauh-jauh lah. Minta jauh-jauh. Sebab benda-benda tu semua, akibat dia macam kes kakak ni tadi. Anak dia jadi masalah, dia jadi tak ketahuan. Pernah berlaku di Ceras. Satu orang ustaz, ni kes ni masuk dalam televisyen lah, masuk dalam akhbar media. Sanggup bunuh mak sebab amalan yang bukan-bukan ni. Ini kita nak beritahu, mesti kena ada guru. Mesti kita kena ada guru. Lebih baik amalan tu, kalau kita nak ambil, lebih baik ambil amalan-amalan yang boleh menjaga kolbu kita, menjaga hati kita. Contoh amalan-amalan tarikat, dipersilakan ambil tarikat yang sahih, dia punya wasilah dia punya salah silah dia tu daripada Rasulullah, mengikut ulama-ulama, daripada sahabat-sahabat tu, sampailah kepada guru yang kita nak ambil tu, mengikut salah silah yang tepat, yang betul. Jangan ambil yang bukan-bukan ni. Ini tak apa, dipersilakan ambil. Tapi itu semua tu untuk menjaga kolbu. Jangan ambil setiap amalan tu, kadang-kadang tengok dalam YouTube, tengok dalam TikTok, ambil amalan-amalan tu disebabkan nak jadi kuat, untuk nak dapat rezeki, nak jadi orang kaya. Cita-cita dunia tu lebih daripada benda lain. Dengarlah cakap saya, benda-benda tu, kalau nak buat benda-benda tu, memang kalau tidak berguru, kita akan menghadapi masalah. Sama ada kita berkendak, terlebih lebih kita memberi kekuatan kepada makhluk dampingan. Contohnya macam jin. Ada setengah amalan tu memberi kekuatan, memberi wata'asada, memberi kebesaran kepada jin-jin yang memiliki amalan tersebut. Amalan tu bila kita lagi buat lagi kuat, amalan itu akan memberi kekuatan kepada jin tu. Ini yang berlaku, yang kita kena faham baik-baik. Tapi ramai orang tak faham lah ni. Kan? Dia buat amalan tu, dia anggap macam benda tu dia yang ni. Sebaliknya, lepas tu nampak macam tak betul. Pergi ke pejabat, sembang macam orang tak betul. Sembang macam orang miring. Sembang macam seolah-olah sebab tu nanti dah jadi fitnah pula. Orang fitnah kata sesat dan sebagainya. Ini yang kita kena faham betul-betul. Jangan disebabkan oleh ketaksuban kita. Ketaksuban kita kepada satu amalan tu menyebabkan kita lupa benda lain. Ibadat asasi itu wajib dibuat terlebih dahulu, seperti mana solat 5 waktu. Itu kena buat, tak boleh tinggal. Lain-lain itu, aksesori itu macam membaca Al-Quran. Al-Quran tidak ada masalah. Itu amalan yang paling bagus, membaca Al-Quran. Kita tadabbur Quran, kita berjinak-jinak dengan Al-Quran. Kita berkawan dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini merupakan kalamullah, kalam kata-kata Allah, firman Allah. Sambil-sambil itu kita boleh selak, kita boleh tengok tafsir Al-Quran, kita boleh tahu di sebalik rahsia-rahsia Al-Quran tu. Itu yang paling baiknya. Jadi itu yang sepatutnya kita buat. Macam masalah kakak tadi tu dengan anak dia tu, saya pun simpati juga. Apa nak kena buat ni, kan? Mau tak mau kena pergi rumah dia, kena bersihkan juga lah. Tapi bila dia bersih rumah, nak kena bersih otak lah. Bersih otak ni masalah. Bila amalan tu tersilap buat, kita nak bersihkan otak ni cukup masalah. Bukan senang. Bukan senang. Ini bukan magic lah. Bukan satu benda yang miracle lah. Bila panggil datang mai, panggil mana-mana perawat Islam ke, mana-mana tu guru datang mai, kita nak mai tiup-tiup dia boleh jadi clear. Tak betul. Tak tepat sama sekali.
dia mesti melalui proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Bila dah terkena simptom ni, dia boleh menghadapi sampai ke puluhan proses, barulah dia boleh clear. Bila dia kena penyakit mental health ni, masalah fikiran ni, masalah kecelaruan ni, susah. Perlu melalui proses. Bila dah start makan ubat tu, lagi susah. Pergi ke hospital bagi ubat supaya nak tenang dia, tu lagi susah. Kalau bila makan ubat ni, otak akan jadi kecil tau. Bila otak kecil ni, susah. Nanti nak belajar benda lain pun jadi susah. Sebelum terkena, lebih baik kena berguru. Pokok dia, asas dia adalah kena berguru. Apa-apa pun kena berguru. Sebab tu juga ada juga tanya ustaz yang bagi, ada tengah tu saya tengok, kalau ada orang kena rasuk ke, kena apa ni, macam tak ketahuan histeria ke, kesurupan ke, kadang-kadang bila kita baca ayat-ayat pun tak jalan juga, masih lagi macam tu. Sebab apa? Sebab itulah kena berguru. Sebab apa? Ayat Quran Al-Fatihah yang saya baca dengan Al-Fatihah yang orang lain baca, kan, semua sama, tidak ada perbezaan. Cuma kalau boleh kena berguru, kita kena ambil sanad dia. Al-Fatihah ni saya ambil sanad daripada Syekh Quraib contohnya, kan, daripada Syekh Salahuddin As-Sani Rifai, daripada Syekh Abu Nur Qushid, contohnya. Bila ada sanad-sanad, itulah yang menyebabkan penawar ataupun ayat-ayat ruqyah kita baca tu menjadi syifa, menjadi penawar kepada orang yang menghadapi sakit tu. Tetapi bila kita membaca hanya sekadar baca saja, kan, tidak bersertakan dengan niat, tidak mengesahkan amalan tersebut, itu yang menjadi masalah. Tapi walau bagaimanapun jangan bimbang, kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba juga buat banyak ulang-ulang kali, supaya orang yang kena kesurupan, histeria, kena rasuk tu dapat dirawat, disembuh dengan ayat Al-Quran tu tadi. Semuanya ayat-ayat Al-Quran, semuanya sembuh pun bukan sebab ayat Al-Quran tu, disebabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena niat dulu. Niat tu mesti kena ada niat dulu, supaya rawatan-rawatan yang dibuat kepada siapa-siapa kau kena ada niat supaya orang yang terkena tu boleh sembuh.